Dan apabila kita mendengar seorang imam itu membaca Al-Quran, tiba-tiba dia menangis, apa akan jadi pada kita? Ada dua kemungkinan. Pertama ialah kita akan menangis kerana kita mengetahui maksudnya. Ini kalau kita dah buat apa yang kita sarankan tadi. Tapi kalau kita tak buat yang tadi, kita akan menangis juga mungkin. Tetapi kerana imam itu menangis. Bukan kerana menghayati Al-Quran seperti mana yang dilakukan oleh imam tersebut. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, pembacaan terjemahan Al-Quran harfiah ini hendaklah dibuat seiring dengan pembacaan terjemahan ayat Al-Quran, kerana terjemahan terjemahan harfiah akan menambahkan perbendaharaan kata, manakala terjemahan Al-Quran yang biasa yang kita jumpa tu memberi kefahaman menyeluruh bagi isi kandungan Al-Quran. Okay? Jadi kita jangan fikirkan kalau saya dah dapat khatam tafsir ataupun terjemahan harfiah, saya dah jadi alim ulama. Tidak. Okay? Itu adalah nak jadikan kita macam orang Arab. Macam orang Arab bila dia baca laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kufur. Laqad sesungguhnya, kafara telah kufur. Alladhina mereka yang, qalu berkata mereka itu, innallaha thalithu thalatha. Sesungguhnya inna Allah thalithu tiga, yang ketiga daripada tiga. Okey, Trinity lah kan. Kalau orang Arab baca dia tahu dah ini adalah agama tathlith, agama yang diselewengkan dalam agama Nasrani ataupun agama Kristian yang mengatakan Tuhan itu tiga kan, salah satu daripada tiga. Sedangkan Tuhan itu hanyalah qul huwallahu ahad, satu sahaja. Jadi kita bila baca ayat tersebut, kita akan faham ini adalah apa? Ini adalah satu mesej yang Allah berikan kepada kita. Okey. Jadi tetapi kadang-kadang ada ayat Al-Quran yang perlu kepada yang memerlukan kepada apa? Memerlukan kepada kefahaman yang lebih lanjut, dan ini memerlukan kepada pertanyaan kepada para ulama. Okey. Nah, dengan itu kita buat apa? Kita baca harfiah, kita baca juga terjemahan yang biasa, dan insya-Allah kita ada masalah kita tertanyakan kepada ar-rasikhuna fil ilm, kita tanyakan kepada para ulama dalam bidang tafsir. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Al-Karim. Dan inilah masanya untuk kita meninggalkan lagu-lagu yang diiringi dengan muzik. Tidak kira sama ada lagu yang melalaikan maupun lagu yang disifatkan oleh ramai sebagai Islamik. Okay? Jadi, apa kita kena buat? Kita banyakkan bacaan Al-Quran. Kita banyakkan penelitian terhadap Al-Quran. Bacakan bahasa Arab dengan lagu yang paling enak yang boleh kita lagukan Al-Quran itu. Dan bacakan terjemahannya, sama ada harfiah ataupun terjemahan ma'nawiyah, terjemahan yang biasa itu, supaya kita dapat faham setiap ayat itu apa maksudnya. Dan selepas itu kita buat apa? Kita cuba tinggalkan muzik-muzik, lagu-lagu yang ada muzik. Tak kira lah orang kata ini lagu biasa ataupun lagu Islamik, lebih baik kita tinggalkan. Kerana selagi mana kita mendampingi Al-Quran, selagi itulah kita perlu menjauhkan lawannya. Lawan Al-Quran adalah muzik sebenarnya. Okay, lawan Al-Quran adalah muzik. Dan itulah dia. Alternatif untuk muzik, alternatif untuk lagu-lagu ini adalah Al-Quran itu sendiri. Dan kita alhamdulillah sekarang ni banyak qurra, para qari yang membaca Al-Quran. Kita ada As-Sudais, kita ada Shuraim, kita ada Mu'ayqili, kita ada ramai lagi lah kan, yang dari Kuwait itu siapa dia? Syekh Allah lupa, biasa dengar tapi lupa. Okey. Tak apalah, yang penting ramai kan, Mishari, okey. Jadi semua itu sepatutnya kita ambil peluang. Banyak orang yang membaca dengan baik. So kita kena buat apa? Kita dengar bacaan mereka. Kan, mana yang sesuai dengan kita banyakkan mendengar bacaan Al-Quran daripadanya. Dan begitu juga dengan TV. Kan, televisyen ni kalau boleh kurangkan sampai kita boleh berhenti daripada televisyen, kecuali kalau yang penting sahaja. Seperti apa? Seperti berita. Yang lain-lain tu tak penting, tak payah. Tengok Al-Quran, lebih penting untuk kita sebenarnya. Dan kita kena tahu satu perkara, iaitu penggunaan muzik ini kan. Kita nak bincang sedikitlah penggunaan muzik. Adakah tidak dibenarkan langsung penggunaan muzik? Okay, pertama sekali ada satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan wujud dalam umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutera, arak dan alat muzik. Hadis ini dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara mu'allaq bi sighatil jazm. Okay, dengan cara yang pasti. Dan para ulama mengatakan kalau
para ulama mengatakan hadis yang muallaq dalam Sahih Al-Bukhari sekiranya dinyatakan dalam dengan ungkapan qala, kan, berkata, okey, siratul jazm namanya, hadis itu adalah sahih. Kalau qila, ada lagi perbincangan, mungkin boleh jadi dhaif. Okey. Jadi hadis ini sebenarnya tak ada masalah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan hadis ini menunjukkan akan ada di kalangan umat ini orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutera untuk orang lelaki, menghalalkan arak, menghalalkan alat muzik. Maksudnya apa? Maksudnya empat perkara ini adalah empat perkara yang diharamkan dalam Islam. Okey. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, lagu-lagu Islamik kalau dibuat tanpa muzik tak ada masalah. Dia adalah sama dengan syair, sama dengan puisi. Kan, kita membaca puisi, mendeklamasi syair, pantun dan sebagainya tanpa muzik, itu tak ada masalah. Okay, dan perkara ini sebenarnya telah dibuat pun, ada pun di zaman Nabi SAW, mendeklamasi syair dan puisi untuk mempertahankan Islam, menghiburkan hati dalam pengembaraan, hiburan di hari raya, hiburan di hari perkahwinan, hiburan semasa khitan, semasa bersunat. Okay, dan diselang-selikan dalam percakapan harian. Sebab tu kita dapati kadang-kadang di kalangan para ulama, bila mereka bercakap bahawa Al-Quran, bahawa hadis Nabi, mereka akan bawakan puisi untuk daripada kalam Arab, kalam masyarakat Arab yang terdahulu. Untuk apa? Untuk mereka menguatkan perbincangan mereka. Okay, saya rasa kita boleh berhenti dahulu di sini. Saya minta maaf ada sedikit gangguan daripada anak-anak yang sukar saya nak kawal mereka. Saya minta maaf. Tapi saya rasa dengan mikrofon ni kita boleh dengar, anda semua tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar suara saya dengan baik. Dengan itu kita tangguhkan dulu untuk kita sambungkan pada kelas yang akan datang, perkara yang ke-8. Wallahu ta'ala a'lam.